العالمين والصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا ارحم الراحمين. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah dan kurnia daripadanya masih lagi kita semua diberikan kesempatan pada malam yang mulia ini untuk kita kembali berada di dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah Ta'ala melimpahi rahmatnya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Yang semati pengurusi barisan imam, para asatizah, para alim ulama dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat, hadirin dan hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan, malam ni kita kembali untuk sambung kuliah kita. Setelah mana kita saya cuti lama. InsyaAllah malam ni kita kembali lagi untuk kita meneruskan pembacaan kitab Hidayatus Salikin kita. Moga-moga apa yang kita bacakan ini dapat menjadi ilmu yang berguna, ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kitab kita ni saya tanda dulu kita berhenti pada bab masih lagi bab fasal pada menyatakan kelebihan ilmu yang bermanfaat, dan kita berada di akhir pada fasal ini. InsyaAllah habis fasal ini kita masuk kepada bab yang pertama, fi bayanil aqidah. Bab yang pertama pada menceritakan perihal aqidah ahli sunnah wal jamaah. Baik tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Ketahui olehmu hai talib bahawasa murad dengan taat yang zahir itu iaitu seperti sembahyang dan puasa dan naik haji dan memberi zakat dan barang sebagainya, dan murad dengan taat batin itu iaitu segala sifat yang kepujian seperti ikhlas dan merendahkan diri dan nasihat dan zuhud dan sabar dan hilm dan tawakkul dan barang sebagainya. Jadi tuan-tuan hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, musannif pengarang kitab kita menyebutkan taat ada dua, yakni ketaatan itu terbahagi kepada dua perkara ataupun dua jenis. Yang pertama dipanggil taat yang zahir,
Yang kedua dipanggil taat yang batin. Jadi taat ni kita melakukan sekalian perintah Allah Subhanahu wa taala, menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita meninggalkan sekalian daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi taat, melakukan taat ni patuhlah kan. Kalau bahasa kita kata taat. Seorang pekerja mesti taat kepada majikannya. Seorang anak mesti taat kepada ibu dan ayahnya. Seorang murid mesti dan wajib taat kepada gurunya. Maka taat ini kata patuh. Patuh kepada perintah, patuh kepada arahan, patuh kepada segala perkara yang disuruh, melainkan perkara-perkara yang disuruh itu melanggar daripada syarak, melanggar daripada hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Islam, yang telah digaris pandukan oleh Islam. Itu yang kita panggil sebagai taat. Baik. Jadi taat ni pula dibahagikan menjadi dua, tuan-tuan yang dimati Allah. Yang pertama dia kata di sini taat yang zahir, dan yang kedua dipanggil sebagai taat yang batin. Apa itu taat zahir? Apa itu taat batin? Taat zahir ni taat yang kita lakukan secara lahiriah kita, kan? Secara amal seperti mana sembahyang. Dia bagi contoh sini, seperti sembahyang, puasa, haji, memberi zakat, dan sekalian ibadah-ibadah yang lain yang secara lahiriah, yang secara kita nampak secara zahirnya. Pada zahir kita nampak kan orang sembahyang, kita melakukan sembahyang, kita nampak perbuatan sembahyang tersebut. Sama ada sembahyang kita sendiri kita tahu, sembahyang orang yang lain pun kita tahu. Kita faham dia itu sedang sembahyang. Puasa pun kita tahu, zakat pun kita tahu, haji pun kita tahu, dengan makna kita dapat melihat dengan mata kita. Itu yang dipanggilkan dengan taat yang zahir. Yang kedua dia sebut di sini taat yang batin. Taat yang batin dalaman. Taat dalaman. Taat yang batin ni taat yang tak nampak. Seperti dia kata di sini, segala sifat pujian seperti ikhlas, merendahkan diri, nasihat, zuhud, sabar, tawakul dan seumpama. Sifat-sifat dalaman kita ni, tuan-tuan. Sifat dalaman seseorang yang mana kadang sifat tersebut kita tak boleh nak zahirkan kepada orang, ataupun orang tak boleh nak tengok, tak boleh nak lihat sifat tersebut secara zahir, tak nampak. Mungkin ciri-cirinya ada kan. Adalah kalau kita tengok orang yang ikhlas, mungkin kita nampak ciri-cirinya, tapi secara tahqiq kan, kita kata secara pasti orang sifat yang ikhlas ini kita tak tahu. Sebab sifat ikhlas ni sifat dalaman. Itu dia panggil taat yang batin. Sembahyang taat yang zahir. Allah Ta'ala suruh sembahyang, kita sembahyang. Allah Ta'ala suruh puasa, kita puasa. Allah Ta'ala suruh perintahkan kita bayar zakat, kita bayar zakat. Allah Ta'ala perintahkan kepada kita untuk menunaikan haji, kita menunaikan haji. Allah Ta'ala perintahkan supaya kita menjauhi sekalian larangannya, menjauhi daripada arak, khamar, judi, zina, dan sekalian maksiat-maksiat yang pada zahirnya nampak. Maka kita melakukan taat tersebut dipanggil taat yang zahir. Adapun taat yang dalaman, ikhlas misalnya, tuan-tuan kan, sifat ikhlas ni kita tak boleh nak kita nak tengok ataupun kita nak nampak secara tahqiq, secara nyata kan, secara zahir. Sifat ikhlas kita tak boleh tengok, melainkan orang yang tersebut hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala yang tahu, yang menghukumkan kata seorang ini ikhlas hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun pada zahir kita orang nampak dia macam tak ikhlas, tapi
mungkin pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala dia itu dikirakan sebagai orang yang mukhlisin, orang yang ikhlas beribadah, orang yang ikhlas memuji Allah, orang yang ikhlas melakukan sekalian amal-amal ketaatan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bab ikhlas tak ikhlas ni tuan-tuan, nak ceritanya bab dalaman seseorang. Sebab tu dia panggil taat yang batin. Sebab tu kita ni tuan-tuan, kita hanya disuruhkan oleh Nabi SAW untuk menghukumkan kepada perkara yang zahir sahaja. Adapun perkara yang batin, yang tak nampak, itu bainahu wa bainallah Subhanahu wa taala, di antara dia dan di antara Tuhan. Di antara dia orang tersebut dan di antara Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam hadis kan Nabi kata masyhur, nahnu nahkumu bizawahir wallahu yatawallas sarair. Nahnu nahkumu bizawahir, Nabi kata kita menghukum zahir, wallahu yatawallas sarair, Allah Taala yang menghukumkan sekalian rahsia, sekalian perkara yang tak nampak, sekalian perkara yang batin pada seseorang tersebut. Jadi kalau pada zahir orang itu melakukan taat, kita katakan itu sebuah ketaatan. Kalau pada zahir kita dia itu orang yang melakukan maksiat, maka kita katakan dia itu orang yang melakukan maksiat itu. Adapun nak menghukumkan sifat yang batin, itu kita tidak boleh menghukumkan secara jelas. Kerana perkara itu perkara yang tak jelas, ataupun perkara itu tidak nampak, tidak diketahui melainkan dia dengan Tuhan. Melainkan tuan-tuan, orang-orang yang diberikan kasyaf, ataupun orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengetahui perkara-perkara kasyaf yang tidak nampak oleh manusia biasa. Itu lain cerita lah. Lain cerita, itu lain bab lah. Lain bab kalau orang tu dia boleh tengok dia ini orang ikhlas ataupun tidak, dia ini orang khusyuk ataupun tidak. Dan contoh khusyuk, kita ambil yang paling dekat kita, apa? Khusyuk dalam sembahyang. Kita nak kata orang ni sembahyang khusyuk ataupun tak khusyuk, boleh secara tepat tak kita kata? Dia ni tak khusyuk, tengok solat pun tahu tak khusyuk. Kita ada hukum orang pula, dia ni sembahyang tak khusyuk. Dia ni sembahyang khusyuk. Kan? Sedangkan perkara dalam amal ni kita tak tahu. Cuma mungkin dari segi ciri-cirinya kita nampak, sebagaimana yang kita dah belajar kan. Kalau kata seorang itu nak mendapatkan khusyuk dalam sembahyang, di antaranya apa? Kita melihat kepada tempat sujud kita kan. Maksudnya bukan duk pandang ke atas ataupun tengok kiri kanan, tengok lampu masjid ni, Allah lampu masjid ni. Contoh, itu di antara ciri-ciri bukan orang khusyuk. Maksudnya bukan ciri khusyuk. Ciri khusyuk tu di antaranya kita melihat kepada tempat kita nak sujud. Yang kedua, mentadabburkan ayat Al-Quran. Di antaranya lagi cara untuk kita mendapatkan khusyuk dalam sembahyang, kita mentadabburkan ayat yang kita baca. Kita mengetahui makna daripada ayat yang kita baca. Kita baca Alhamdulillahi Rabbil Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Kita tahu makna. Apa makna Alhamdulillahi Rabbil Jadi dalam waktu sembahyang itu kita tadabburkan ayat tersebut, supaya kita dapat khusyuk dalam sembahyang, supaya kita dapat konsisten ataupun faham sekalian ayat-ayat yang kita baca tersebut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim. Allah Ta'ala yang maha pemurah. Ar-Rahim, Allah Ta'ala yang maha penyayang. Maliki Yaumiddin, Allah Ta'ala yang memiliki pada hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami sembah ya Allah. Wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau lah kami minta pertolongan. Itu semua di antara ciri-ciri yang kita boleh buat supaya kita mendapatkan khusyuk di dalam sembahyang.
Jadi adapun khusyuk tu sendiri dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya tengok pada zahir je. Kalau kita tengok dia ada ciri orang khusyuk, mungkin dia orang khusyuk. Tapi tak tentu juga kan. Kadang mungkin ciri ada tapi mungkin khusyuknya entah ke mana. Tapi cuma nak ceritanya khusyuk semua ini sebahagian daripada taat yang dalaman. Taat yang batin yang kita tak boleh nak hukumkan kepada seorang tersebut melainkan dengan ciri ataupun dia sendiri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma permasalahan bila kita sebut bab khusyuk ni tuan-tuan, dia khusyuk ni sebahagian daripada kesempurnaan sembahyang, bukan rukun sembahyang, bukan syarat sah sembahyang. Itu kita kena ingat. Khusyuk adalah sebahagian daripada kesempurnaan sembahyang. Dia bukanlah, kalau kita baca dalam fiqh kan, hukum bab sembahyang, adakah khusyuk itu masuk daripada 13 rukun? Tak masuk. Adakah khusyuk itu masuk di dalam syarat sah pada sembahyang? Tak masuk. Jadi selagi mana orang itu sembahyangnya zahir itu sah dari sudut hukum hakamnya, maka sembahyangnya itu dikirakan sebagai sembahyang yang sah. Sembahyangnya itu dikirakan sembahyang yang tepat, menepati kepada perintah yang disuruh oleh Allah, perintah yang disuruh oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun nak khusyuk itu nak kita kata nak meningkatkan kualiti solat kita. Kita nak kualiti solat kita itu kualiti yang grade A+. A+ itu kita nak khusyuk yang paling, solat yang paling khusyuk. Sebab tu bila mana bab khusyuk ni ada orang yang menganggap kita solat ni dia kata payah nak khusyuk. Bila payah nak khusyuk dia kata kenapa kita solat? Dia kata macam tu. Sedangkan khusyuk bukanlah rukun ataupun syarat solat. Khusyuk tak khusyuk solat tetap kena. Solat tetap wajib. Khusyuk tak khusyuk tu nombor 2. Kan? Kualiti sembahyang tu adapun menunaikan perintah Allah, menunaikan rukun ataupun kewajipan yang Allah Ta'ala perintahkan, hukumnya wajib. Bab khusyuk ataupun bab kepada kualiti daripada ibadah kita itu setelah ataupun kita pertingkatkan selepas daripada kita sudah menunaikan perintah ataupun menunaikan rukun yang disuruh, yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tuan. Baik. Itu di antaranya dia kata di antara taat yang zahir yang batinnya lagi adalah ikhlas. Ini bab ikhlas. Dan merendahkan diri dan nasihat dan zuhud dan sabar. Di antaranya lagi sifat rendah diri, yakni sifat tawaduk. Tawaduk ni sebahagian daripada sifat yang terpuji, sifat yang mahmudah yang dituntut kepada kita di dalam Islam untuk mempunyai sifat merendah diri ataupun sifat tawaduk tersebut. Waktu dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang bersifat dengan sifat tawadhu, Allah Ta'ala akan mengangkat darjatnya. Kan? Berapa ramai kita tengok orang yang tawadhu ataupun orang yang sembunyikan dirinya, orang yang merendahkan dirinya, tapi pada selepas kematiannya, selepas daripada kewafatannya, barulah orang menceritakan tentang perihal-perihal kebaikan dia. Orang ceritakan tentang kebaikan dia, dia ni rajin sedekah, dia ini orang yang banyak infak, dia ini orang yang budi pekertinya bagus, dia ini orang yang akhlak bagus terhadap orang yang sekitar dia. Kadang dengan sifat tawaduk itulah orang itu akan dipandang mulia, orang itu akan dipandang tinggi. Sebab lawan kepada sifat tawaduk ni sifat takabur, kan? Sifat takabur, sifat besar diri, sifat besar,
sifat megah. Dan sifat itu dilarang. Kenapa? Sifat itu sebahagian daripada sifat iblis. Sebahagian daripada sifat iblis, sifat syaitan. Sebab itu tidak disuruhkan ataupun dilarang kepada kita untuk melakukan ataupun untuk bersifat dengan sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu iblis ni tuan-tuan, kisahnya bila mana diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian disuruhlah oleh Allah Taala menyuruh kepada iblis ni untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ini sujud di sini dengan makna apa tuan-tuan? Sujud untuk hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Bukan sujud untuk sujud sembah. Bukan. Ini adalah sujud Allah Taala perintah untuk iblis sujud kepada Nabi Adam kerana sujud hormat, bukan sujud untuk beribadah. Bukan sebagaimana kita sujud menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukan. Sebab tu dalam Quran Allah kata, ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Kan? Wahai iblis, apa yang menyebabkan kamu itu enggan untuk sujud dengan ciptaan aku? Allah Taala tanya iblis, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, kenapa kamu tak mahu, kamu enggan untuk sujud kepada ciptaan aku, iaitu Nabi Adam alaihissalam, manusia yang pertama dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala kata, qala astakbarta am kunta minal alin. Adakah kamu rasa takabur? Astakbarta, adakah kamu bersifat dengan takabur, rasa besar diri? Am kunta minal alin, ataupun kamu rasa kamu itu daripada golongan yang tinggi. Qala, apa kata Iblis? Iblis menjawab, ana khairun minhu. Habis. Bila jawab tu tuan-tuan, habis. Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kamu ciptakan aku daripada api, sedangkan kamu ciptakan Adam daripada tanah. Dia rasa dia itu lebih lagi daripada Adam AS. Dia rasa dia itu lagi hebat, dia rasa dia itu lagi megah. Maka disebabkan perintah itu, disebabkan sifat takabur, sifat tingginya, sifat enggannya sujud iblis kepada Adam alaihissalam setelah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iblis dilaknat, iblis dijanjikan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia tuan-tuan. Jadi nak kata apa ni? Nak kata sifat takabur ni sifat yang dicela di dalam Islam. Sifat takabur, besar diri, rasa hebat, ini dicela oleh Islam, dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi sifat bagi iblis. Sifat yang khusus bagi iblis. Sifat yang iblis iaitu makhluk yang Allah Taala dah janjikan neraka kepadanya. Makhluk yang dah dilaknat, makhluk yang dah direjam oleh Allah Subhanahu wa taala tu tuan-tuan. Jadi sebab tu orang kalau kata kita ada sifat, seorang ada sifat, kita rasa kita ini ana khairun minhu, itu tak boleh. Cepat-cepat kita istighfar. Ana khairun minhu, maksudnya aku lebih baik daripada dia. Duk merasa diri kita ni lebih baik pada orang tu. Duk merasa diri kita ni lebih baik pada si fulan A ni, si fulan B ni, si fulan C ni. Itu kita hati-hati tuan-tuan. Takut kita itu mudah diperdaya oleh syaitan. Takut kita itu mudah diperdaya oleh iblis. Takut kita itu mudah diperdayakan kita, disesatkan kita oleh iblis yang suka kita nak kepada sifat-sifat tersebut, sedangkan itu bukan daripada sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam hadis Nabi ni, Nabi kita ni, Nabi Muhammad SAW kan, Nabi kita ni kan penghulu sekalian Nabi, ketua lah, general, panglima besar sekalian, rasul sekalian Nabi tu.
Nabi kita Muhammad SAW panglima ni. Tapi Nabi kata apa? Bukan sekadar panglima kepada Nabi, ketua bagi sekalian manusia. Nabi ini ketua bagi sekalian umat manusia. Nabi kata, ana sayyidu waladi Adam, kan? Ana sayyidu waladi Adam. Aku ini ketua bagi umat manusia. Waladi Adam, anak Adam itu umat manusia. Ana sayyidu waladi Adam. Aku ketua kepada umat manusia. Wala fakhra li. Tapi tidak ada sedikit kebanggaan pun padaku. Dia nak kata Nabi SAW mempunyai sifat tawadhu. Sifat tawadhu, sifat yang dipuji. Sifat yang sifatnya kita bersifat dengan sifat siapa? Sifat baginda Nabi SAW. Lawannya sifat takabur, sifat yang kita kena buang, kena hikis pelan-pelan kalau ada dalam diri kita, kerana sifat itu akan merosakkan amalan kita. Kerana sifat itu akan menghalang amalan kebaikan kita, kebajikan kita, amal ibadah kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita takut kan? Kita tak takut kita ini orang yang sikit amalan. Kita ini mungkin orang yang banyak beramal. Tapi yang kita takutnya banyak amal tadi disekat, dihalang oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada amal itu diterima oleh Allah SWT. Disebabkan apa? Adanya mani', adanya penghalang-penghalang, adanya dosa-dosa, adanya sifat-sifat yang seperti tadi. Dengan sifat itu menghalang amal kebaikan kita yang banyak tadi dihapuskan ataupun tidak diperhitungkan, tidak diperkirakan di sisi Allah SWT. Itu kita takut. Sebab itulah wajib kepada kita, ke atas kita, untuk mempelajari ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf, ilmu yang kita nak sucikan, bersihkan jiwa kita, bersihkan hati kita, bersihkan diri kita daripada segala amal-amal yang kotor, pada segala amal-amal yang amal yang tidak patut ada di dalam diri kita, daripada sifat takabur, sifat sum'ah, sifat riak dan sebagainya, ujub. Tapi memanglah perkara ini tuan-tuan, sifat-sifat ini bukanlah senang untuk kita kawal kan. Tak senang. Bercakap memang senang kan. Cakap senang. Kita nak hurai, nak syarah cakap senang. Kita kena apa? Buang segala sifat. Cakap kan. Tapi yang paling payah nak beramal. Apalagi dengan sifat. Cukup payah tuan-tuan. Yang paling mudah sekali kita tu kena sifat ujub. Sifat ujub. Dan yang paling orang yang paling mudah kena sifat ujub ni ustaz-ustaz. Kan? Ujub ni apa? Rasa hebat. Ujub ni rasa dirinya itu kagum dengan diri sendiri. Bila duduk depan ni rasa kagum, boleh bagi ceramah. Betul kan? Dia ni ada, boleh bercakap sekian-sekian, boleh mengajar. Dia ada ilmu, contoh. Jadi sifat ujub ni sifat yang paling mudah sekali terkena kepada orang-orang yang ada ilmu. Orang-orang yang ada ilmu, orang-orang yang ada pangkat, orang-orang yang ada kelebihan. Itu paling mudah sekali terkena sifat ujub. Sebab tu kita nak belajar tasawuf supaya kita dapat takhallikan diri kita daripada sekalian sifat-sifat yang mazmumah tadi. Apa itu takhalli? Takhalli ni adalah kita nak buang, kita nak hapuskan, kita nak hilangkan daripada diri kita sifat-sifat yang mazmumah, sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang keji tadi, supaya kita dapat naik kepada tingkatan tahalli. Itu dalam ilmu tasawuf ni tuan-tuan, dia ada 3 peringkat. Dia panggil yang pertama takhalli, yang kedua dia panggil tahalli, yang ketiga dia panggil tajalli kan. Takhalli,
tahalli, tajalli. 3. Takhalli ni apa? Kita buang dulu sifat buruk kita. Kalau ada sifat mazmumah yang ada dalam diri, buang. Buang sifat takabbur, buang sifat riya, buang sifat sum'ah, buang sifat ujub. Dah buang dah takhalli, kemudian kita masukkan dengan sifat mahmudah. Masukkan sifat mahmudah, itu dipanggil tahalli. Tahalli maksudnya menghiaskan diri kita dengan sekalian sifat mahmudah. Masuk sifat tawadhu, ni tadi. Masuk sifat sabar, masuk sifat rendah diri, masuk sifat zuhud, masuk sifat apa nama lagi? Sekalian sifat-sifat. Segala sifat-sifat yang mahmudah, yang terpuji tadi, kita masukkan dalam diri kita setelah kita buang sifat yang buruk tadi. Takhalli, buang, kemudian kita masukkan segala sifat yang baik, sifat yang cantik, yang bagus. Tahalli dia panggil. Dah buang dah takhalli, kemudian dah masukkanlah, hiasi diri dengan sifat mahmudah, tahalli, barulah seorang itu naik kepada tingkatan tajalli. Tajalli ni tingkatan orang muqarrabin, tingkatan orang yang muttaqin, tingkatan orang yang mukhlisin, tingkatan orang yang dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu nak masukkan sifat yang mahmudah kena buang dulu. Jadi dia tak boleh nak campur, tuan-tuan. Lama saya sama dia diri dia banyak dengan sifat-sifat yang mazmumah tadi. Dia tak akan boleh masukkan sifat mahmudah. Kena buang dulu. Buang dulu baru masuk. Sebab ruang hati itu dah dipenuhi dengan mazmumah, maka yang mahmudah tak akan duduk sekali. Dia macam air dengan minyak, kan? Air dengan minyak boleh duduk sekali? Tak boleh, kan? Boleh dipisah. Itu. Jadi buang, kemudian kan masuk, barulah seorang itu naik kepada tingkatan ahlillah, ataupun tingkatan orang yang taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala, tingkatan orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia sebahagian daripada, dia kata apa? Taat yang batin. Di antaranya merendah diri, nasihat dan zuhud. Zuhud pun sebahagian daripada sifat-sifat taat yang batin. Sifat yang mahmudah yang batin, yang kita tak nampak. Orang zuhud ni kita tak boleh nak nak claim ataupun kita nak katakan dia itu orang yang zuhud hanya kerana melihat daripada zahiriah dia saja, kan? Sebab zuhud ni dia sifat. Dia bukan zuhud ni di pakaian. Zuhud ni bukan di pakaian, zuhud ni bukan di sorban, bukan di jubah, bukan di kereta kita, di motor kita, kan? Kita tengok kawan kita naik motor buruk, kita kata zuhudnya kamu ni. Dia naik kereta buruk, Allah zuhud. Allah dia ni orang zuhud. Rumah buruk, Allah dia ni zuhud. Lepas tu kita tengok orang yang kaya duduk dalam istana, tak zuhud ni. Naik kereta mewah, kan? Tak zuhud ni. Bukan. Zuhud tu bukan duduk kat kereta. Zuhud tu bukan duduk kat rumah. Kita tengok orang yang pakai pun pakaian lusuh, compang-camping. Ni orang zuhud. Kita tengok orang yang pakai baju mahal, kan? Baju t-shirt senilai 3-4 ribu. Ada tuan-tuan, baju t-shirt ni sampai 3-4 ribu. Lebih pun ada, 20 ribu pun ada. Seluar pun ada berpuluh ribu, kan? Kasut pun ada, kan? Kita katakan dia ni pakai baju 20 ribu, kan? Seluar 50 ribu, kasut 70 ribu. Dia ni bukan orang zuhud. Jadi tuan-tuan nak cerita apa? Nak cerita bab zuhud ini adalah bukan kepada pakaian, bukan kepada kenderaan, bukan kepada rumah dan sebagainya. Zuhud itu di sini. Zuhud itu hakikatnya berada di dalam batin kita, berada di dalam jiwa kita, berada di dalam hati kita. Sebab tu
Mungkin orang yang kaya tu dia zuhud. Mungkin boleh jadi kan. Orang yang duduk dalam istana mungkin dia zuhud. Kita tak tahu. Mungkin orang yang duduk dalam rumah buruk mungkin dia tak zuhud. Boleh jadi. Sebab apa? Sebab kaya ini pun adalah ujian daripada Allah. Miskin pun ujian, kaya pun ujian daripada Allah. Yang nak tengok orang zuhud ni orang yang dia terima dengan ujian yang Allah Ta'ala tentukan kepada dia. Kalau dengan miskin tu dia itu lebih rasa Allah kan, lebih rasa dia itu menghargai, lebih dia rasa dia nak lebih lagi beribadah kepada Allah, tinggalkan perkara-perkara yang Allah Ta'ala. Mungkin boleh jadi. Mungkin orang yang kaya dengan kekayaannya itu dia fikir kekayaan ni bukan milik aku kan. Kekayaan yang aku dapat ni hasil daripada Allah Ta'ala yang bagi dekat aku untuk aku salurkan, untuk aku gunakan ke arah akhirat. Maka dia itu dikirakan orang yang zuhud. Sebab ada sebagian ulama tentang dia bagi makna zuhud ni apa? Tarku man la yanfa' fil akhirah. Zuhud ini meninggalkan perkara yang tidak ada manfaat bagi akhirat dia. Tarku ma la yanfa' fil akhirah, meninggalkan perkara yang tidak ada manfaat bagi akhirat. Maksud kata tinggalkan perkara yang sia-sia, perkara yang lara, perkara yang maksiat, perkara yang tidak ada keuntungan pun. Kalau dia buat itu tak ada sedikit pun keuntungan untuk akhirat dia, yang hanya ada keuntungan dunia semata-mata, maka tinggalkan perkara tersebut. Maka dia dah dikirakan orang yang zuhud, dia dah dikirakan orang yang zahid, orang yang bersifat dengan sifat zuhud. Itu salah satu sifat yang mahmudah. Tuan-tuan, baik. Dan sabar dan hilim dan tawakul. Sabar, hilim itu sifat yang lemah lembut, dan tawakul. Tawakul ni tawakal. Kalau bahasa Arab dia panggil tawakul. Kita dah ambil daripada bahasa Arab, tapi kita terjemah kepada bahasa Melayu, kita kata tawakal kan, tawakal. Tapi dalam kalimah Arabnya tawakul. Tawakkala tawakkalu tawakkulan. Masdar dia panggil. Tawakul. Sifat tawakul ni sifat bergantung kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sifat yang bila mana kita melakukan sesuatu perkara, kita ada usaha dah, maka yang last sekali kita tawakal ataupun kita serahkan perkara tersebut, urusan tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di atas perkara yang kita sudah usaha dengan sehabis mungkin. Kita nak pada satu perkara, misalnya kita nak melamar kepada pekerjaan, melamar kepada yang lain, melamar kepada pekerjaan, memohon pekerjaan. Kita dah usaha dah, kita dah kaji dah apa yang syarikat ni nak, kita buat. Kita pun ada ciri-ciri yang dia orang nak kan. Kita pun dah study dah apa yang dia nak tanya apa semua. Kita pergi interview kan. Kemudian habis tu tawakal kepada Allah Subhanahu Taala. Sebab apa? Kalau kata ada rezeki, ketentuan Allah Subhanahu Taala, dia itu masuk bekerja di situ, semua itu dah atas qada wal qadar Allah Subhanahu Taala. Kan? Ialah sekali sebab tu konsep tawakal ni konsep yang kita kena kembali balik kepada konsep qada dan qadar Allah. Sebab tu bila orang yang tak faham ataupun orang yang menolak, dia tak faham tentang konsep qada dan qadar, dia tak akan ada sifat tawakal tersebut. Sebab apa? Walaupun kita ada usaha sehabis mungkin pun, kita kata kita lah mungkin yang the bestnya, yang terbaiknya, tapi tiba-tiba Allah Ta'ala tak takdirkan benda itu dapat kepada kita, maka semua itu dah ada dah dalam ilmu Allah Ta'ala. Dah ditentu dah qada dan qadar Allah. Sebab tu maksud qada dan qadar ni awak ni rukun iman yang kedua percaya kepada qada dan qadar. Rukun iman yang last sekali kan, percaya kepada qada dan qadar. Qada dan qadar tu apa? Kan, yang kita faham sikit kita tak? Qada itu disebut ilmullah bil asya' azalan. Sesuatu perkara pada azali lagi ada dalam ilmu Allah. Itu dia panggil qada, ketentuan. Ilmullah bil asya' azalan. Sesuatu perkara itu dah ada dah pada sejak azali lagi, dah adalah di dalam ilmu Allah.
Itu dia panggil qada. Qadar wafqu ilmi wuqu'ul asya' ala wafqi ilmillah azalan. Itu qadar. Wuqu'ul asya', terjadinya sesuatu perkara ala wafqi ilmillah, bertepatan dengan ilmu Allah, azalan, pada azali lagi. Jadi qada dan qadar ni pada azali lagi dah. Contoh, dalam ilmu Allah kita ini dilahirkan di kampung ni. Misalnya kan, kita ni lahir di kampung Baru Sirusa, Port Dickson ni. Dalam ilmu kita tak ada lagi, bukan kita ni, alam ni pun tak ada lagi, azali. Azali ni qadim, sebelum adanya alam, sebelum adanya makhluk ni, azali. Pada qada Allah Ta'ala dah tentu dah, adalah dalam ilmu Allah Ta'ala kata si fulan ini lahir di kampung Baru Sirusa. Itu dia panggil qada. Kemudian qadar pula Allah Ta'ala, terjadinya asya', perkara, kata kita ni akan lahir di sini, itu pada ilmu Allah, bertepatan dengan hak qada tadi, maka itu dia panggil qada. Jadi qada dan qada ni sebelum adanya alam ni tuan-tuan, sebelum ada makhluk, itu dia panggil qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Azan dulu. Masuk dah Isyak. Azan dulu ke kita terus macam mana? Azan dulu. Sikit lagi kami lampu tak padam ni, tunggu tutup. Kita apa ni? Sono NCL 9194. Lampu tak padam. Baik tuan, kita habiskan sedikit lagi. Bermula murad dengan maksiat zahir itu, iaitu seperti zina dan mencuri dan minum arak dan membunuh orang dan memalu orang dan memaki orang dan mengumpat orang dan sebagainya. Dan murad dengan maksiat batin itu, iaitu segala sifat yang kecelaan. Jadi seperti mana taat tadi tuan-tuan dibahagi menjadi dua,
Ada taat yang zahir, ada taat yang batin. Maksiat pun dibahagikan menjadi dua. Ada maksiat zahir, ada maksiat yang batin. Maksiat zahir dia bagi contoh apa? Membunuh orang, tak boleh. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Tak boleh kamu membunuh satu nyawa yang Allah Ta'ala haramkan melainkan dengan hak. Illa bil haq, melainkan boleh bunuh dengan hak. Apa dengan hak? Maksudnya seperti mana hukuman qisas. Hukuman qisas bolehlah, itu membunuh dengan hak. Tapi membunuh saja kita pergi tembak orang, tak boleh. Itu maksiat yang zahir. Kemudian apa lagi? Minum arak, minum khamar, tak boleh juga. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Baik orang beriman, khamar, judi, menilik nasib, semua itu adalah daripada amalan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hendaklah kamu jauhinya, semoga kamu menjadi orang yang muflihun, orang yang berjaya. Itu semua minum arak, membunuh, memaki orang, itu semua adalah maksiat yang zahir. Mengumpat orang dan barang sebagaimana dan barang yang sebagainya, itu semua adalah contoh-contoh daripada maksiat yang zahir. Mengumpat termasuk maksiat yang zahir, dia bukan maksiat yang batin. Sebab mengumpat ni dia duk canang ataupun mengata kepada orang di belakang dia. Kalau kata orang tu dengar, dia tak suka dengan perkataan yang kita kata tersebut, itu dianggap mengumpat. Itu adalah dosa, tuan-tuan, dosa yang besar juga, ataupun dosa yang maksiat yang zahir. Tapi nanti bab mengumpat ni pun ada perincian dia. Ada ketika mana mengumpat itu dibolehkan, ada ketika mana mengumpat itu haram. Secara umumnya haram, tapi ada tempat-tempat yang mengumpat ini dibolehkan. Itu disebutkan juga dalam kitab-kitab tasawuf. Dan murad itu makna dengan maksiat batin itu iaitu segala sifat. Maksiat batin pula sifat yang kecelaan, seperti riya yang kita sebut tadi ni. Riya ni semua bagian daripada maksiat ataupun maksiat yang batin, yang dalam. Seperti riya. Riya ni nak tunjuk kat orang. Itu riya. Dia ini nak tunjuk kata dia itu orang yang amal yang soleh. Dia sedekah nak tunjuk orang misalnya. Sengaja nak tunjuk kata dia itu orang yang banyak bersedekah. Tapi ada juga sedekah yang perlu ditunjuk. Kalau kita nak mengelakkan daripada fitnah, nak menahan ataupun nak buang sangkaan buruk pada orang, mungkin ada waktunya, tapi bukan semua tempat nak kena tunjuk, tak. Tapi kalau kata menjadi fitnah, kita kena tunjuk sedekah dalam waktu tunjuk, boleh. Tengok kepada tempat keadaan. Tapi kalau dia nak menunjuk-nunjuk, maka itu dikirakan riak. Riak ni menunjuk perkara kebaikan yang dia ada, yang dia lakukan. Dia secara sengaja nak tunjuk kepada orang supaya orang menganggapnya itu orang yang soleh, menganggap dia itu orang yang pemurah dan sebagainya. Dan ujub, beza riak dengan ujub. Ujub ni dia tak tunjuk. Ujub ni dia rasa dalam hati dia sendiri, rasa syok sendiri. Syok sendiri, itu ujub. Dia rasa dia itu orang yang hebat, dia itu orang ini. Dia rasa dia lah lebih daripada orang lain, tapi dia tak cerita kat orang. Orang pun tak tahu. Dia dalam hati dia duk rasa. Itu dipanggil ujub. Dan kibir. Kibir ni takabur tadi. Dan hasad. Hasad ni rasa nak menghilangkan kebaikan yang ada pada orang lain. Orang dapat kebaikan, orang dapat nikmat, dapat kelebihan Allah Ta'ala punya pada seorang tersebut, kita dengki kat dia. Itu panggil hasad. Kita dengki kalau boleh nikmat yang dia dapat tu, kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kat dia tu hilang, kita rasa seronok. Itu dipanggil hasad. Ini hasad perkara yang sangat dicela di dalam Islam. Bahkan inilah di antara, dalam hadis Nabi kata, di antara penyekat dan penghapus kepada amal kebaikan seorang. Na'udzubillah min zalik. Kita minta jauh tuan-tuan
Sifat hasad ni sifat yang sangat binasa, sangat teruk. Dalam hadis Nabi kata al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sifat hasad itu akan makan segala sifat kebaikan kama ta'kulun narul hatab. Seperti mana api makan kayu. Kan kita bakar kayu dalam api, masukkan kayu dalam api tu bakar, habis tinggal abu. Macam itulah kalau orang yang ada sifat hasad, amal kebaikannya tadi itu akan dimakan semuanya, tidak ada. Itu takut kan? Kita duduk sembahyang, Jumaat tak tinggal ni kan. Kita duduk datang kuliah, datang menuntut ilmu, tiba-tiba ada sifat hasad, habis segala amal kebaikan kita tadi. Itu na'udzubillah min zalik. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada sifat hasad tadi. Dan kasih kepada dunia ni, cinta dunia dan barang sebagainya seperti yang lagi akan hamba sebutkan di dalam kitab ini insya-Allah taala. Ini dia akan sebut satu persatu di dalam setiap bab yang akan kita jumpa insya-Allah taala kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai itulah tuan-tuan, semoga apa yang kita sampaikan, kita bacakan pada malam ini menjadi buah ilmu yang bermanfaat kepada kita untuk kita beramal ini. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna waj'alna min ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.